Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Kisah Raja Bersiung tercatat dalam Hikayat Merung Mahawangsa. Kalau dirujuk pada hikayat tersebut, Raja Bersiung adalah Raja Kedah yang keempat daripada keturunan Raja Merung Mahawangsa yang menggunakan gelaran Raja Ong Maha Perita Deria. Baginda disebut sebagai raja yang zalim setelah memakan masakan gulai bayam yang tercampur dengan titisan darah tukang masaknya. Tukang masak ketika menyediakan masakan tersebut, jarinya terhiris pisau ketika memotong, lalu menitis darahnya ke dalam masakan tersebut. Baginda merasakan masakan gulai bayam ketika itu terlalu enak, lalu ditanya tentang hal tersebut. Maka tukang masak terpaksa berkata jujur supaya dia tidak dihukum dengan hukuman yang berat jika menipu. Apabila baginda mengetahui tentang hal tersebut, habis semua tahanan dalam kurungan termasuk rakyatnya habis dibunuh untuk mendapatkan darah setiap hari untuk dijadikan bahan masakan gulai bayamnya. Akibat dari perbuatan zalim tersebut, para pembesar dan rakyat mula bangkit menentang baginda. Dalam masa yang sama, siung baginda semakin jelas kelihatan. Ini menambahkan lagi ketakutan dan kebimbangan rakyat terhadap masa depan mereka dan keluarganya. Penentangan tersebut menyebabkan Raja Bersiung terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Menurut Wikipedia, baginda melarikan diri ke dalam hutan dan baginda telah mangkat di dalam hutan tersebut. Tiada kenyataan arah hutan mana baginda lari dan mangkat seperti yang disebut tadi berdasarkan rujukan dari Wikipedia. Namun, ada beberapa tempat yang didakwa ada kaitan dengan Raja Bersiung. Antaranya ialah di kaki Bukit Coras, tempat Raja Bersiung bersemayam. Tempat lain seperti Tikam Batu, Sungai Petani Kedah yang diceritakan mempunyai sebuah istana Raja Bersiung di mana terdapat air terjun. Satu lagi tempat yang dikaitkan dengan Raja Bersiung ialah Bukit Penjara, Pantai Merdeka, Kota Kuala Muda, Kedah. Dikatakan ada struktur binaan penjara Raja Bersiung untuk menyimpan tahanan. Ramai orang ada mengaitkan juga Istana Tengku Kudin di Kepala Batas, Kedah sebagai istana semayam Raja Bersiung. Namun tiada kesahihan yang dapat dipastikan daripada dakwaan tersebut. Dari cerita tadi, sebenarnya agak berbeza dari dapatan yang kami perolehi berkaitan Raja Bersiung dan agak berbeza juga dengan apa yang pernah kami rungkaikan pada 1 Mei 2020 dulu. Saya percaya hasil dapatan ini adalah penambahbaikan sejarah dari masa ke semasa yang perlu kami sampaikan dan bukan untuk mengelirukan orang ramai. Inilah amanah yang perlu kami sampaikan kepada semua, insya-Allah. Ini ada kaitan dengan eksplorasi kami pada 21 Disember 2022 ke makam Sultan Al-Muzaffar Shah, Sultan Kedah pertama yang memeluk agama Islam yang terletak di Kampung Pangkalan Langgar, Sungai Petani, Kedah.
Dulu saya menceritakan Raja Busyong melarikan diri ke Siam dan mangkat di sana sebagai rakyat biasa. Baginda hidup menjadi rakyat biasa untuk elak dikesan oleh kerajaan Kedah bimbang akan dijatuhkan hukuman berat. Namun, dapatan terkini yang kami perolehi adalah Raja Busyong tidak diburu oleh rakyat Kedah yang bangkit menentangnya, tetapi baginda sendiri yang menghilangkan diri secara senyap-senyap tanpa pengetahuan siapa-siapa. Baginda berbuat demikian kerana selepas alami satu mimpi. Mimpi tersebut menceritakan sekiranya baginda keluar dari istana, siung baginda akan hilang. Ini bermakna baginda perlu melepaskan tahta kerajaan Kedah. Atas dasar mimpi itulah baginda lari dari istana pada malam itu juga secara senyap-senyap. Baginda merasakan adanya siung itu sebagai satu perkara yang mengaibkan pada dirinya dan kerajaan Kedah. Lagipun, baginda tidak sanggup untuk membunuh terutama rakyat Kedah hanya semata-mata untuk mendapatkan darah demi memuaskan keinginan nafsu tersebut. Untuk pengetahuan semua, rupa-rupanya keturunan Merong Mahawangsa semacam ada satu sumpahan di mana mereka tidak boleh makan makanan yang dicampur dengan darah sama ada secara sengaja atau tidak. Sekiranya termakan, gigi mereka akan ditumbuhi siung. Siung tersebut tidaklah sebesar seperti haiwan yang bertaring, tetapi saiz yang kecil namun sudah cukup untuk membuatkan seseorang itu ketagih yang amat sangat. Walau bagaimanapun, sumpahan itu mungkin sudah tiada lagi pada zaman sekarang ini. Saya rasa ianya hanya terjadi pada zaman awal Kesultanan Kedah saja. Jadi, kepada mereka yang merasakan mereka adalah keturunan Raja Busyong, tidak perlu bimbang dan risau tentang sumpahan tersebut. Berdasarkan dapatan tadi, ini menunjukkan bahawa Raja Busyong bukanlah seorang raja yang zalim. Baginda merasakan bertanggungjawab sehingga sanggup melepaskan tahta kerajaan Kedah demi kebaikan semua, terutama rakyat Kedah yang dikasihi. Baginda sanggup buat apa sahaja asalkan nafsu darahnya tidak dipenuhi dengan begitu mudah. Jika berkuasa, sudah pasti ramai yang menjadi korban berbanding apabila sudah tiada kuasa. Baginda sangat berfikiran positif dan sangat bermotivasi melaksanakan perkara yang baik tanpa dipaksa. Ini menunjukkan bahawa baginda sangat berjiwa besar demi kelangsungan dan martabat Kesultanan Kedah dihormati dan dipandang tinggi sehingga Kesultanan Kedah mampu wujud sehingga ke hari ini. Saya tidak maksudkan hikayat Merong Mahawangsa itu salah, tetapi ini adalah penambahbaikan saja. Boleh kaji lagi sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang sejarah Kedah, terutama berkaitan Raja Busyong. Kemanakah Raja Busyong melarikan diri? Dapatan yang diperolehi bahawa Raja Busyong telah melarikan diri ke Jembal, iaitu dulu terletak di utara Kelantan. Jembal adalah salah sebuah kerajaan yang memerintah Kelantan pada abad ke-17 dan ke-18. Raja Sakti adalah pengasas pemerintahan Raja Jembal. Kenapa Raja Busyong ke Jembal? Saya tidak tahu kenapa Raja Busyong ke arah Jembal atau Kelantan. Tetapi menurut catatan di Wikipedia, Raja Sakti adalah seorang daripada dua orang anak angkat Raja Busyong semasa pemerintahan baginda di Kedah. Seorang lagi ialah
Puteri Mani Kemayan yang dikahwinkan oleh Raja Besyong dengan baginda Raja Sakti. Menurut dapatan kami lagi, semasa Raja Besyong berada di Jembal, baginda menjadi orang biasa dan telah berkahwin dengan seorang perempuan tempatan di kalangan rakyat biasa. Perkahwinan tersebut dikurniakan anak lelaki dan anak tersebut menjadi anak angkat kepada Raja Sakti. Dipercayai anak lelaki Raja Besyong itulah yang menaiki tahta menggantikan Raja Sakti di Jembal di atas kebijaksanaan dan sikap kepimpinan yang ada dalam dirinya. Anak tersebut bernama Raja Loyo. Menurut catatan di Wikipedia, Raja Loyo adalah pemerintah di Jembal, Kelantan pada abad ke-17. Baginda adalah pemerintah kedua Kerajaan Jembal selepas kebangkatan Raja Sakti pada tahun 1649. Sebelum itu, baginda dilantik sebagai bendahara. Jadi, ini bermakna Raja Loyo adalah ayahanda kepada Puteri Saadong. Puteri yang masyhur dalam sejarah Kelantan itu adalah keturunan Raja Besyong dan juga ada kaitan dengan Kesultanan Kedah. Wallahu alam. Hanya Allah sahaja yang tahu. Saya tidak berani hendak mengesahkan ya atau tidak kerana saya tidak pernah baca catatan sejarah berkaitan perkara tersebut. Sekiranya makam Raja Besyong ditemui di sekitar Kelantan di bahagian utara atau di selatan Patani, kemungkinan besar kisah itu benar. Namun, sehingga kini, makam Raja Besyong masih tidak diketahui. Apa yang saya sampaikan adalah dari dapatan petunjuk dari hidayah Allah yang menganugerahkan sedikit pengetahuan tentang hal itu kepada insan terpilih di atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.